Alhamdulillah. Ni Allah bersyukur sungguh Ustaz. Kalau pagi-pagi Jumaat gini santai pagi Allah comel Ustaz. Boleh ilmu Ustaz, segar rasa Ustaz. Tu dia. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dia ramai kau Ustaz orang yang masih lagi petikai ataupun orang yang tak tahu Ustaz ni. Sebut babi je dia kira air tanah halu dah. Tu dia. Tu dia Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, soalan yang kelima Ustaz. Ni soalan agak semasa sikit Ustaz. Sekarang ni ada riuh jugalah apa di alam maya lah riuh. Di Facebook dia apa. Baru ni kan kita tengok ada orang yang buat kempen keyboard bendera putih tu Ustaz. Tu dia. Jadi persoalan dia Ustaz, apa hukum? Apa hukum keyboard bendera putih supaya orang tahu yang kita perlu kepada bantuan Ustaz? Sila Ustaz. Alhamdulillah. Memang viral isu ni Ustaz. Ya. Sehari dua ni lah. Tapi saya tidak sangat nampak macam ada dalam status tu lah. Saya pun tak detail mana, tak korek mana lah. Sebab kita sibuk juga. Tapi kita tahu masalah ni memang kecoh lah 2-3 hari lepas. Baik. Ya. Ada keyboard bendera putih untuk beritahu kepada orang lain yang kita perlukan bantuan. Sebelum daripada keyboard bendera, kita nak tahu dulu hukum minta bantuan. Sesa kita minta bantuan diharuskan pada cara. Nampak? Maknanya kita minta bantuan manusia boleh. Kalau bantuan Allah itu memang kira dah lah. Ya. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata bila kamu nak minta tolong, maka kamu minta tolong dengan Allah. Ada orang guna hadis ini, dia kata tak boleh minta tolong dengan manusia. Itu salah. Dia hadis ini bukan terjemah. Dia kena mengaji. Sebab tu kitab-kitab syarah hadis penting sampai kepada kita. Bukan terus ambil hadis. Maksud hadis kalau kamu nak minta tolong dengan Allah, iaitu maksudnya perkara yang makhluk tak boleh tolong. Itu haram minta dengan makhluk. Contoh nak minta panjang umur. Mana ada makhluk boleh beri panjang umur? Maka minta dengan Allah. Itu tak boleh minta dengan makhluk. Nak minta zuriat. Mana ada orang boleh beri zuriat? Haram minta dengan makhluk. Minta dengan Tok Wali beri zuriat. Tak boleh. Allah yang beri zuriat. Itu Allah haram minta dengan makhluk. Ada pun yang kita, yang makhluk boleh bantu, yang makhluk boleh tolong, itu tidak salah minta tolong dengan makhluk. Kita air kereta dekat mampu air banjir, budak-budak ada 5 orang tawakal. Boleh minta tolong tak dia tolak kereta kita. Tengok dulu manusia ni boleh tak tolak kereta? Boleh kan? Boleh minta tolong. Baik. Jadi bila kita ada sesuatu kemudaratan berlaku suatu musibah, sakit dan sebagainya, kita nak minta tolong orang, boleh minta tolong atas hospital, minta tolong panggil ambulans, minta tolong pinjam motor negeri atau bini nak beranak, kita minta tolong belaka. Boleh. Bisa hukum minta tolong dibolehkan. Yang kedua, meletakkan tanda-tanda atau alamat atau isyarat yang menunjukkan kita ini sedang menunggu pertolongan atau memerlukan bantuan pun juga boleh, kata ulama. Boleh kita letak tanda di motor, di kereta, di unta kita, di rumah, di mana saja, letak tanda. Dengan tanda itu bila kita letak, orang akan faham kita perlukan bantuan. Rupanya harus. Tetapi ulama fiqh kata syarat tanda yang kita letak itu bukanlah adab orang bukan Islam. Nampak? Macam SOS tu tak kan? Ya. SOS itu international. Save our soul asalnya maknanya. Tolong kami. Hebat Ustaz. Kita jatuh kita duduk di pulau yang tidak ada berpenghuni kapal kita karang. Nak perlukan pertolongan orang, kita pun buat
Buahnya tu betul SOS. Bila kapal terbang lalu nampak SOS, dia akan sampaikan maklumat pulau ini ada orang susah. Itu dibolehkan. Kemudian kalau kita letak bendera, maka orang akan tahu kita ni perlukan bantuan. Apa dibolehkan. Cuma itu kena faham tu. Hukum asal boleh letak isyarat, alamat, supaya nak beritahu kepada orang bahawasanya kita perlukan bantuan. Janganlah guna alamat-alamat yang dilarang syarak atau makruh dan sebagainya. Contohnya macam guna loceng. Buat macam loceng gereja. Itu tak boleh. Itu budaya orang kafir. Tak boleh gitu tak. Dia ada larangan. Kemudian kita nak faham. Itu selesai masalah. Letak tanda dan selesai masalah minta bantuan. Hukumnya boleh. Yang ketiga hukumnya pula. Kita letak bendera tu apa tujuan kita. Tujuan kita kalau macam tadi. Kita nak khabar ke orang, kita ini perlukan sesuatu atau perlukan bantuan atau perlu orang datang untuk kita nyatakan sesuatu. Hukumnya boleh. Tapi kalau kita letak saja, kita akan dapat harta orang secara yang tidak betul. Contoh, bila kita letak tanda, maka orang akan hantar bitih dah tangga rumah kita. Maka tengok dulu, kalau kita itu miskin, makruh minta dengan orang. Kerana orang miskin tidak disuruh minta sedekah. Lagi kita makan sehari semalam, maka jangan minta dengan orang. Tapi orang miskin minta sedekah tidak haram. Makruh, mana tidak comel. Tapi kalau kita sudah ada duit, kita sudah ada harta, tapi kita ambil kesempatan dengan letak dera, dengan letak alamat, kita dapat beras free. Kita dapat lauk free. Maka itu dikira orang yang sudah قمت الخبز ما نلقى بدنا حطب مع زوج واد dalam keadaan darurah. Ambil kesempatan, letak tanda untuk dapatkan harta orang lain. Orang ni dia bukan dapat beras, dia dapat api neraka. Allah. Ini yang banyak berlaku. Orang susah minta, dia orang senang minta juga. Orang susah, orang miskin, orang melarat, orang kesepitan, memang tak ada duit, tak ada beras sikit nak makan, letak tanda supaya dapat bantuan, dia letak juga. Ini yang Nabi kata dalam sebuah hadis, man sa'alan nasa amwalahum. Barang siapa yang minta akan harta manusia, dia minta takasuran. Maksudnya dia ada dah, dia ada lagi. Dia ada dah beras, dia dapat lagi. Dia ada bitih nak beli lauk, tapi biar dapat hak free hak orang. Takasuran. Wa innama yas'alu jamra. Orang lagu ni sebenarnya dia sedang minta api neraka. Allah. Cuma itulah. Lebih-lebih kurang kita kena faham. Kalau kali ni memang kita kesempitan, kita dalam keadaan darurah, dan kita tak boleh nak berhubung dengan orang, kita nak telefon orang tak boleh, maka letak tanda. Tapi untuk orang yang dalam kesempitan, memang orang dalam susah. Bila orang senang ambil kesempatan, letak tanda juga supaya dapat bantuan, dia sedang meminta api neraka. Wallahualam. Allahu Akbar. Ambo Ustaz, bila Ustaz kata gitu Ustaz, teringat cerita Piramli Ustaz. Cerita Piramli. Yang pakar tu Ustaz. Kasim Baba. Tanda tu. Yang kedua Ustaz, hak yang apek tu. Yang apek hak nak terjun tu Ustaz. Hidup pun susah, mati pun susah juga kan kata dia. Allah nakal. Nakal sungguh Ustaz Piramli Ustaz. Allahu Akbar. Okey, kebetulan pula bendera putih juga Ustaz. Tu dia. Okey baik Ustaz, seterusnya Ustaz.